السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمعلمينا ولأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan pengurusi jawatankuasa masjid, barisan ahli jawatankuasa, para pegawai masjid, terusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk terus mendatangi dan memakmurkan masjid kita, insya-Allah, dan seterusnya mengikuti kuliah ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ambil beberapa manfaat daripada apa yang akan saya sampaikan, insya-Allah. Surat 46 no. Kita berhenti bulan lepas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Jika Allah menghendaki sesuatu tanpa dicari atau diusahakan olehmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadamu dengan tiada disangka-sangka. Itu dia punya statement daripada penterjemah berkait dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Ataupun ayat ni disebut tak asing lagi bagi kita, ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tak asinglah. Masuk kedai makan orang Melayu kita ni atau pampang, kat belakang cashier, kat pintu depan, ayat pelaris lah. Servis tak apa-apa, tiket darah. Isu apa? Isu siakat kayangan tak selesai kena. Aduh. Servis tak apa-apa, lepas tu gantung ayat 1000 dinar. Tak jadi. Ya.
Dia kena usaha, usaha belajar, belajar layan bagai-bagailah ilmu pengurusan perniagaan ni. Lepas tu berdoa, bertawakal, niat sama. Kalau kita berniaga, menceburi bidang perniagaan ni, khususnya tak kira lah kedai runcit ke apa jugalah, niat sama untuk bersedekah. Itu sebenarnya itu sebenarnya pelaris, itu sebenarnya pelaris. Kita bersedekah, niat nak bersedekah, khususnya berniaga yang berkaitan dengan makanan ni. Confirm orang beli makanan dekat kedai kita, gerai kita tu, confirm orang nak makan. Di antara sedekah yang paling utama ni sedekah makan lah, beri makan. Dalam Quran berapa banyak ayat sebut ta'am ni, buat makan ni. Kerana bila bagi makan ni, kita sendiri yang menerima makanan ni lain, perasaan tu lain. Pagi-pagi dah, lepas subuh ngeteh, tahu-tahu ada orang bayar dah. Tak? Jangan cakap terima kasihnya. Jazakallahu khairal jazak. Jangan cakap terima kasihnya. Doa, terima kasih ni bukan doa. Terima kasih doa, bukan doa. Terima kasih, datang lagi. Terima kasih, jumpa lagi. Cuma budaya kita adab je lah. Tapi kalau jazakallah khairal jazak, ataupun jazakallahu khairan katsira. Jangan sebut jazakallah saja. Kena sambung ni, jazakallah khairal jazak. Semoga Allah membalas. Jazakallah tu maknanya semoga Allah membalas. Balas apa? Sambung kan? Jazakallah khairal jazak. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Jazakallah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Tu dia. Tu cara dia. Terima kasih. Kita yang terima ni apa? Apa perasaan kita? Kita hak terima makan ni, orang belanja tak? Paling sedap makan belanja. Paling sedap ni makan belanja. Orang kata makan tu makan tak, makan belanja paling sedap. Tak? Tu dia. Boleh menggembirakan orang. Tuan-tuan perasan tak? Kita duk pergi Madinah, tak? Hampir setiap hari ada saja budaya orang Madinah ni bagi makan orang. Bagi makan orang. Hampir saja setiap hari menjelang masuk maghrib saja ada budak-budak lepas asar tu, budak-budak tarik dah safrah pakai buang tu. Safrah pakai buang tu. Dia bentang dah buah kurma, bubuh roti dan sebagainya. Paling tidak pun dia bawa ayak kan, bawa terus bawa ayak. Tak puasa pun dia tak marah pun kita makan, dia suka lagi lah. Tak puasa, kita tak puasa pun boleh duduk situ makan. Dia suka. Bawa roti boleh, bawa nasi dia tak bagi masuk. Pasal nasi ni lekeh sikit kot. Bukan apa. Bawa makan nasi ni berkecoh kan. Roti ni taklah sampai macam tu. Kurma dan sebagainya. Kita nak hilat tak makan tu. Tu dia. Niat sama untuk sedekah. Kenapa? Daripada situ akan datang keberkatan ataupun keberkahan. Tanpa saja tak amalkan, sewih teruk tak guna tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan datangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka, tidak terkira. Rezeki ni tak semestinya duit ringgit, makanan, tak. Kesihatan juga rezeki.
ya, ketenangan, kebahagiaan, tidak stres, tidak depres. Tak, itu adalah rezeki. Berapa ramai orang banyak duit tapi tak tenang. Duit banyak sungguh, tidur atas duit. Bukan tidur ni dah, pijak duit. Pijak duit Pijak duit Pijak duit tak tahu lah. Tak. Pasal apa pijak? Tak tenang lah tu. Pasal tak tenang lah tu. Tanya orang tak duit ni, dia boleh pijak duit. Tak. Lepas tu, ya, ambil video pula, sebarkan. Tak tahulah apa jenis orang. Dilaknat, Allah Ta'ala laknat baru tahu. Itu dia, ketenangan, kebahagiaan, itu juga adalah rezeki. Jika demikian, sama sekali tidak perlu bagimu untuk ingin mencari dunia. Maksudnya bukan makna kita tolak dunia. Maksud berkali-kali saya sebut, bila kita sebut mengaji tasawuf, bila sebut tentang dunia ni, dunia yang benda yang tak ada faedah untuk akhirat, tak ada faedah. Kalau kita mengaji tasawuf ni, benda hak tak ada faedah pun, di segi hukum fiqh ni tak ada apa masalah. Macam main bola, tak ada apa masalah. Di segi hukum fiqh ni tak ada apa masalah. Mengair, mancing ikan, tak mancing. Di segi hukum fiqh tak ada apa masalah. Ya. Apa hukum mancing ikan? Habis rabik bibir ikan, tak timbul ni. Ada tok guru kata haram, tak ada. Tak. Tapi kalau fikir-fikir balik tak, mancing kat pasar lagi mudah. Mancing kat market lagi confirm dah. Campak je kat Kepala Agong tu. Ya. Bagi yang tak minat, bagi yang minat, dia rasa syok time tarik tu. Tapi kalau fikir-fikir balik kan, Allahu Akbar. Dah berapa banyak masa kat situ. Berapa banyak masa kat situ. Ada orang bawa keluarga ke anak bini ke santai sambil mancing? Jarang lah, no. Jarang lah. Banyak buang masa. Bagi kita lah rasa lagu tu. Ya. Dari segi hukum fiqh tak ada masalah. Pergi. Tapi dari segi tasawuf, Allahu Akbar. Tapi nak pandang sudut tasawuf pun tak ada masalah juga. Oh, banyak dia boleh berzikir kat situ. Kalau kaji kat tu lah pula. Tok guru saya mengaji dengan guru saya kitab ni nak. Dia ni minat mancing. Minat sungguh. Kat Sungai Pahang, kat Temeloh, Sungai Pahang, Sungai Semantan, Sungai Pahang. Sungai Semantan, Sungai Jelai. Kat situ kawasan memang ikan banyak. Ya. Dia mancing, baju tak pakai. Baju tak pakai ni. Pergi. Pernah ikut dia sekali. Nyamuk gigit ni penuh ni. Dia biar je. Saya panggil dia ustaz. Kadang panggil tuan. Meja. Meja orang lama. Dia kata rezeki dia. Itu pergi. Rezeki dia kata. Bukan bawa botol pun dia kata. Ada nampak dia bawa botol kan? Makan lain, tampau lain. Bawa balik lain. Dia kata kenyang pun terbang. Dia kata. Allahu Akbar. Apa ilmu yang dia pakai tak tahu. Kita ni kan buah meluruk. Nyamuk ke tepi sungai. Dia minat. Dia minat. Dia orang Negeri Sembilan. Kau tunjuk mana lubuk yang tak ada ikan. Tunjuk dekat den. Tunjuk kat dia. Dia duduk situ. Kalau mancing baung ni. Tak. Sampai habis tu. Sampai habis. Dia ada tak tahulah tua saya ada ambil juga ilmu kat dia. Tapi saya tulis tak ingat kat mana. Dia tanda ikan tu. Hak mula-mula dia pancing tu. Ya. Dapat. Lepas tu dia lepaskan balik. Sampai naik yang tu balik. Khatam. Lubuk tu. Saya tengok sendiri. Sampai khatam. Tak ada orang dia kata.
Habis dah, tak tahu. Dia ada bagi kat saya lama lah cerita dekat 20 tahun dulu atau tahun 90-an, awal 90-an dulu. Tak ingat dah saya satik buah taman mana petua dia tu, petua. Baik. Dia tak bagi pun, dia tak baca pun ayat apa, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tak ada pun ayat tu. Dia tak bagi pun ayat tu. Ni petua ya. Dia macam ikan bau. Baik. Tetapi jika engkau tidak kuat berzuhud seperti ini kerana kelemahanmu dan masih sahaja engkau ingin mencari, maka berniatlah agar ingin dan mencari itu sebagai persiapan untuk menguatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk memenuhi syahwat dan kelazatan. Kalau kita ialah dalam kehidupan yang biasa-biasa kita orang Melayu ni lah, kita apa-apa pun daripada zaman Nabi dulu lagi, sebenarnya kehidupan kita ni sama aja. Asal nama manusia, dia punya life dia memang macam tu. Kecil, besar, bila remaja kena bekerja apa semua, bila dah tua gini. Tak. Orang Jepun tengok time dia muda tu dia 200% komitmen dengan kerja dia. Bila tua dia pergi melancong je, jalan je. Masa dia muda time dia kerja terlewat 2 minit bunuh diri. Terlewat 2 minit bunuh diri. Tak. Itu dia. Nak cerita bagi perancangan, perancangan masa muda. Perancangan daripada awal. Perancangan kehidupan dunia. Itu perancangan kehidupan dunia. Memang kena plan daripada muda. Tak. Saya tak tahulah tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan pun ada plan macam tu. Tak, sebab kita dah lalui. Daripada kita tengok daripada sekeliling kita, orang tua kita plan untuk anak kita. Macam saya cerita saya lah. Kehidupan saya seperti yang dirancang, seperti yang plan. Tak. 10 tahun, 20 tahun yang pertama ni belajar. Belajar. Orang tua tak mampu nak hantar sambung belajar, masuk askar, tak apa. Nak masuk askar jadi cikgu ke, nak jadi askar ke, nak jadi masuk MPI ke, nak masuk ATM ke, masuk ATM. Pasal apa? 20 tahun, 22 tahun dah pencen dah. Tak, plan begitu. 20 tahun belajar, merantau, keluar daripada kampung. 20 tahun pula, lebih kurang 20 tahun pula merantau. Merantau. Jaga negara lah kono, masuk askar. Lepas tu selepas 20 tahun, by hook by crook, aku nak balik kampung aku. Nak balik kat kampung aku, walaupun bertemu jodoh dengan orang Johor. Mudah ya. Kat sana pun ada rumah, kat sini pun ada rumah. Itu dia. By hook by crook aku nak, dah 40 tahun dah tinggal kampung ni. 40 tahun lebih dah tinggal kampung ni, balik duduk kampung pula. Kena gaya duduk kampung, tak ada ustaz pun. Tak. Kita ni lah tak dapat jadi akar pun, jadi rotan pun, jadi akar pun boleh lah duduk kampung. Tak, kebetulan. Boleh jadilah kebetulan kat kampung tak ada ustaz pun dah huzur sangat dah. Tak ada orang lain dah. Senang sikit kita bermaharaja, lela. Tuan-tuan, saya duduk kampung, mula-mula duduk kampung 3 tahun pertama saya moyok ya. Pasal apa? Orang kampung dah sebati dah. Dah sebati dah. Dengan adab-adab dia, bagai-bagai lah. Hak tak tenang dengan kita ni, yang kita rasa tak sesuai dah. Contohnya saya ambil contoh lah, kenuri kenuri tok nenek. Kenuri tok nenek ada lagi balik kampung. Kenuri tok nenek. Tak. Tahu tak kenuri tok nenek tuan-tuan?
Besok nak kenduri kahwin, malam tu dia buat lah. Masak ayam kari dengan kundur. Lepas tu buat berteh. Berasa tu lagi. Panggil. Lepas tu letak sebelah. Jangan usik. Tok nenek nak makan. Dengan rokok daun lah, apalah. Tok nenek siapa tu? Setan tu. Ada lagi saya balik. Kita bam bantai hak tu. 3 tahun kita duk parti, tak boleh lah. Walaupun orang kampung kita balik-balik nak jadi ayam jantan tak boleh ke. Hai kena taji ke orang ni, kita tengok dulu kan. Kenduri 7 hari, kenduri 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya. Alhamdulillah, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan tarik. Lepas tu satu lagi pantang saya kat sini tak tahu lah, kat kampung. Tengah duk doa ni, kenduri tahlil ni, tak. Kenduri arwah ni kita kata kenduri arwah lah, nama je kenduri arwah. Sebenarnya nak bagi makan, tak. Elok kita duk daripada awal ni baca Quran, zikir tu zikir ni, selawat, tahlil dan sebagainya. Time doa tu, tak, time doa tu ni mari buh duit. Tak, mari bubuh duit. Saya pantang sungguh. Saya kalau tengah saya duk baca doa, hak mai bubuh duit ni, saya stop dulu. Duduk dulu saya kata. 3 tahun pertama saya lock lah. Lo ni tak lah. Lo ni duduk dulu. Bunyi kungkang-kungkang kat dapur, saya stop. Stop dulu. Demo tak balik deh. Lagi makan tak keluar, demo tak balik deh. Enggak. Pasal apa? Kita ni tetamu ni, tok imamnya mari nak tolong berdoa bagi pihak dia. Tak. Doa yang paling laju sampai ke Allah Ta'ala untuk arwah mak ayah dia, doa daripada dia. Doa daripada dia. Kita ni tumpangnya. Tak, kita tolong je. Kita recommend je. Tak. Jadi duduk, saya kata, duduk. Doa lah. Tak payah doa, tolong amin je. Tolong amin je. Sebab betul. Alhamdulillah. Tapi sikit-sikit tu ada lah lagi. Tapi mereka dah faham lah. Kalau saya pergi, mereka faham dah. Jangan main kacau. Dulu kita risau kat majlis orang lah. Ni kita jadi hero lah. Kalau tidak aku tak pergi. Apa nak baca doa apa? Baca ni, buat ni. Tak. Tu dia. Mungkin tu plan saya lah. Ya. 20 tahun yang ketiga. 20 tahun yang ketiga. Balik duduk kampung, persinggahan yang terakhir. Duduklah sekolah tu 22 tahun, 9 kali pindah. 9 kali pindah. Anak-anak saya pun saya buat begitu. Ya. Masa muda kita bekerja untuk dunia kita. Untuk dunia kita ni. Kita nampaklah kan? Kita nampaklah hasil dia. Taklah kita nak kerja memanjang, kerja kuat memanjang ni. Sampai umur 50 duk kerja kuat lagi, banting tulang lagi. Tak, duk panjat koktai lagi je dah apa. Tak. Betul. Macam tuan-tuan lah tak? Usia pencen ni lah. Inilah kita nak tumpu. Tak. Masa bekerja dulu, kita kerja untuk orang je. Ya. Doa pun kadang sambil berjalan ni. Tak, wirid pun sambil berjalan ni. Pasal apa tu tuan panggil? Tuan. Tak. Kalau lon ni umur 60 duduk macam tu lagi tak tahu. Umur 60 duduk macam tu lagi tak tahulah. Berapa hari ke dah. Apa yang kita usahakan masa usia kita, tak, sepanjang berapa puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita nampak kan? Kita nampak. Inilah hasil dia. Tak. Saya tak nampak hasil, bukan saya kaya. Nampak tak anak-anak. Saya cerita. Bukan nak ngukit tak. Ayah tak ada duit simpanan. Simpanan ayah kat korang. Tak. Seorang menjadi lagu ni, seorang menjadi lagu ni, jadi lagu ni. Tak. Jadi orang lah. Kalau tak jadi orang, perah. Tak. Kalau tak jadi orang, tak tahulah. Harta ayah kat sini yang cakap. Tak. Kita nampak hasil. Adalah rumah sebiji. Itulah. Adalah tanah. Buat tapak rumah. Itu je pun. Tak. Kita, maknanya dunia kita nampak. Yang akhirat nampak tak tuan-tuan? Tak nampak kan?
Terima ke tak terima ke, kalau terima pun banyak mana je. Tak, banyak mana je. Kita dah sibuk je dalam 5 waktu sembahyang berjemaah ni, berapa waktu je. Tak, kadang subuh pun lebuh. Sembahyang kat Allah subuh gajah dan sebagainya. Tak, semua ada sejarah masing-masing. Tak, jadi kita untuk yang akhirat tu kita tak nampak. Ya tak ya Allah Ta'ala bagi rezeki umur panjang, kita sihat tubuh badan ni, alhamdulillah. Tak, walaupun kita tak nampak hakikatnya, zahirnya kita tak nampak apa ni pahala ataupun kelebihan-kelebihan yang kita duk cari untuk akhirat tu sekurang-kurangnya. Tak, kita nampaklah dalam pandangan hati kita. Hanya kita yang tahu ibadah kita. Tak, tak. Berapa lagi umur kita? Sebab itulah Imam Ghazali kata, kalaulah di usia 50 tahun tu mu tak ada apa lagi, dunia mu tak dapat lagi, mu tinggalkanlah. Mu tinggalkanlah. Tumpukan kat akhirat. Di kala mana badan kita dah tak kuat dah. Badan kita dah tak kuat dah. Tak ya pun umur 54 sakit lutut dah. Tak, sakit lutut dah. Cuma gagah gagah. Rasa segan lagi muda-muda sembahyang atas kerusi. Tak, gagah. Tu umur 50. 54 tak tahulah 10 tahun lagi, tak tahulah, harus duduk kat bawah lah. Ketika tu solat dah tak dapat kita lakukan dengan sempurna lah. Maaf cakap lah tuan-tuan yang ada atas kursi, tak sama. Kata orang tua, tak sama dia. Sujud dahi duduk dekat lantai dengan duduk macam tu, mana sama. Tak sama dia. Fadilat dia tak sama dia. Tak, sujud yang ori dengan sujud yang isyarat, mana sama. Tetapi tu kalau kelebihan kita jaga solat kita, daripada muda kita jaga solat kita dapat sujud dengan sempurna. Tiba-tiba kita sakit, kita tak boleh sujud, kita tak boleh solat dengan sempurna. Kita solat juga, pasal itu kewajipan kita, pahala dia sama. Tu pula kelebihan berbanding dengan orang yang tak pernah solat tak pernah cukup dan sebagainya. Tak, masa dia sakit baru dia berangan, ya Allah, kalau aku sihat ni aku tak mau tinggal sembahyang lagi. Tak, memang dia sihat, tapi tak boleh solat dengan sempurna. Paksa duduk atas kerusi misal kata, tak, pinggang sakit, kaki sakit, jadi pahala dia setakat tu je lah. Setakat tu je lah. Tu berbeza dengan hak kita jaga daripada asal, daripada muda ni tuan-tuan. Kemudian baik, kalaulah kita terpaksa bekerja juga, kata Imam Ghazali ni, kalau kita terpaksa bekerja juga, kata tu tak jadi masalah. Dia kata berniatlah agar ingin mencari itu sebagai persiapan bagi menguatkan untuk ibadah kepada Allah. Kaget, ada satu pakcik kat kampung saya, bagus pakcik ni, boleh ikut lah. Orang pandang dia ni Haji Bakir, memang kedekut pun. Kita rasa kedekut lah. Pasal apa? Pergi kedai minum teh kongsi dua dengan bini dia. Nak makan roti telur, bawa telur dari rumah. Pergi kenduri, dia ambil banyak. Kita tengok, duk perhati, kita suka perhati. Dia ambil banyak ni bini dia lah. Dia pun sama juga. Tengok, dia ambil banyak. Kita tahu memang dia tak ambil punya. Memang dia tak ambil punya. Dia ambil ayam, dia ambil apa banyak. Lepas tu tak habis bawa balik. Memang dia niat nak bawa balik. Memang dia niat nak bawa balik. Saya cerita dekat jemaah saya, dekat kampung saya. Tuan-tuan pergi kenduri, orang tu nak suruh makan kat situ, bukan pergi bawa balik. Kalau nak bawa balik juga, jumpa tuan rumah minta izin. Minta izin.
Dia niat dia panggil orang makan kat situ je, bukan bawa balik. Nak bawa balik kena minta. Barulah. Kan banyak mangkuk-mangkuk hak makan bubur kan penuh lah bawa balik. Tu dia. Dia punya perancangan bagus. Ni cerita dululah saya mula-mula bawa balik. Dia tanam tebu. Dia tanam tebu. Pak Long nak pergi Mekah, dia kata. Pak Long nak pergi Mekah pakai duit tebu ni. Dia kata. Dia tanam tebu. Boleh pergi Mekah. 2 tahun dia boleh pergi Mekah kerana tebu dia, perancangan dia. Tu dia. Memang Allah Ta'ala pun sebut. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, jika kamu rasa nak mati, tinggalkanlah wasiat. Perancangan lah tu. Kita umur apa dah? 70. Berapa tahun lagi agak nak hidup? Tak. Kita boleh tahu dah banyak mana kita makan. Bedok siap-siap. Bedok siap-siap. Hebah siap-siap. Supaya tak bergaduh, tak macam muka anak-anak ni. Memang mereka takkan puas hati punya. Anak-anak ni confirm takkan puas hati punya. Paling melampau lah. Ayah mati siap bakar kubur ayah. Punya dajal. Bakar kubur ayah ni. Saya cerita pak mentua saya lah. Bawa anak tahun sebelum dia meninggal. Kita pun mentang-mentang kita ejen umrah ni tak, kita tak naklah buka mulut kat dia. Pasal saya ni kalau setahun sekali balik Johor, saya ni tukang kira duit zakat. Pak mentua. Dia jadi imam, tak biasa ambil duit imam tu. Dia tak biasa ambil. Daripada dia jadi imam, dekat 20 tahun dah, dia tak nak ambil. Dekat 80,000 duit dia. 80,000 saya buka terkejut bawa minta tengok. 80,000. Nampak apa ayah ni duit banyak-banyak. Apalah kita pergi melancong lah. Saya kata kan, pergi melancong ayah. Melancong apa barang, dia kata pergi umrah. Satu family dia bawa pergi. Habis dekat 60,000. 60,000. Setahun lepas tu dia meninggal. Setahun sebelum tu dia dah bagi-bagi dah. Bagi-bagi dah tanah ni. Nasib baik menantu anak-anak perempuannya. Saya menantu lelaki jadi hero. Dapat rujuk lah konon-kononnya. Tu dia kena ada perancangan. Jika engkau telah berniat demikian, maka engkau telah mencari dan menginginkan dunia dengan sesuatu yang baik. Kalau kita terpaksa bekerja juga dan sebagainya, jika engkau telah berniat demikian, maka engkau telah mencari dan menginginkan dunia dengan sesuatu yang baik. Makna baguslah. Tak ada masalah. Dan pada hakikatnya engkau sudah termasuk seorang penuntut kebaikan akhirat. Kita ni bukan jenis orang hak kerja dunia aja. Orang nak hukumkan kita dah hukum beri Apa ni tak cukup ni. Tak. Saya balik duduk kampung apa ni duduk kerja lagi. Kan saya balik duduk sini kan 3 tahun saya kerja dengan majlis kau. Anak kecil-kecil lagi. Seorang pun tak lepas lagi. Orang kampung kau hak tuan-tuan mulut pesel kau. Mak kerja apa lagi? Pencing 2 orang. Nak kerja apa lagi? Boleh saya kata. Yang Pak Long punya sawit selang 1 lot pada rumah saya tu passing kat saya. Boleh lah, saya tak payahlah keluar kampung. Tak payah keluar kampung, saya duduk kampung aja, dapat ada hasil. Kita mana ada apa, orang tua kita pun bukan orang kaya, paksa kerja lagi. Paksa kerja lagi. Jangan kita buruk sangka dengan orang lah. Itu antara kita dengan Tuhan. Asalkan kita tak terlampau-lampau sangatlah. Sampai nak makan roti canai pun telur bawa dia ke rumah. Kalau sampai orang kata dia tu kalau belanja ke ribut topan. Kita dekut sangat hidup masin sampai lagu tu. Beratlah no. Yakinilah. Bukan penuntut keduniaan yang tidak mengurangi zuhud dan tajarrudmu untuk beribadah. Tajarrud ni maknanya kesaksamaan ataupun keseimbangan. Makna balance lah. Kadang-kadang ni kita tak balance ke? Tak adil
dengan diri kita. Bab dunia ni kita berkacan, bersungguh. Bab akhirat ni Allah sunat je pun. Kira makruh je. Nah, tu dia kita berkira. Sungguh sangatlah. Walaupun sunat masa ni lah, kan saya selalu sebut, ada sebab Allah Ta'ala hilangkan selera kita supaya kita puasa kalau mampulah. Tapi dah tua-tua memang tak mampulah. Ada sebab Allah Ta'ala bagi kenduk pundi kencing kita ni tak tegak macam dulu dah. Sek-sek nak terkencing dia, tengah malam bangun. Tak. Ada sebab Allah Ta'ala nak suruh kita tahajud. Tak. Duha, pagi, malam tahajud. Semua tu pusingan hidup kita lah tu ada sebab dia. Kalau masa muda ni membujur lalu melintang patah, tak dan walaupun tubuh kita tegap kuat tapi tak mampu. Tu dia. Yakinilah keterangan yang telah saya sebutkan itu, mudah-mudahan engkau mendapat kebenaran dan kepada Allah jua tempat memohon segala pertolongan. Itu halangan halangan dunia yang menyebabkan kita lalai. Halangan daripada dunia. Seterusnya halangan makhluk pula. Kita cerita bab halangan, pendakian halangan. Pendakian yang ketiga kan. Sebab kata Imam Ghazali, nak jadi baik ni kena menempuh 7 halangan ataupun 7 pendakian. Ataupun 7 aqabah. Aqabah kita membicarakan aqabah yang ketiga, pendakian halangan. Baru lepas halangan pada dunia. Kita tengok penghalang yang kedua, iaitu makhluk. Itu tentang dunia kita. Ni makhluk pula. Sebahagian lagi dari penghalang ibadah yang 4 ialah makhluk. Maka wajib engkau mengasingkan diri dari makhluk itu. Kalau ada halangan daripada makhluk, khususnya manusia, macam mana nak mengelakkan? Maka wajib engkau mengasingkan diri dari makhluk itu. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk taat kepadanya. Kena asing. Kalaulah manusia ni boleh menghalang kita daripada ibadah, mengganggu ibadah kita, tak kira lah ibadah solat ke, ibadah puasa ke, zikir ke, apa juga ibadah yang kita buat, kita lari, jauhkan daripada orang. Kan biasa kan orang pergi dengan kawan-kawan, pergi masjid dengan kawan-kawan, paling tidak pun dengan bini. Kenapa banyak gangguan? Bagi saya banyak gangguan. Kadang-kadang dengan kawan-kawan ni tahu sajalah, pergi awal ke masjid tak, duduk baguslah tengok Kaabah, dapat pahala. Tengah duk tengok lalu Turki, anak dara Turki, hui. Mulalah. Mulalah kita jahat mata, jahat apa. Kalau seorang ni kita tengok habis-habis tu. Tak. Lagi dengan kawan ni kena kawan hak kaki sembang pula. Tengok ni bila nak siap ni. Macam-macam. Hak jatuh kering tu dah banyak ke macam-macam. Padahal kita nak ambil peluang tu, bukan senang kita nak pergi kat sana. Umrah ni berapa hari kat Mekah? 6 hari. 7 hari paling tinggi. Haji pula. Nak time haji pula kita duduk jauh kat situ kilometer. Nak pergi ke Masjidil Haram. Nak pergi pula pergi sembang je. Hak tak pergi lagi nanya, hak tak pergi kan. Bayar kat bilik je, bayar dekat lobi je. Tak. Bila kita ajak pergi, dia kata, sama je, tanah haram juga. Pula. Tengok Gusti boleh baju Jumaat malam. Pasal kat sana siaran TV 100 lebih 100 siaran TV. Masa saya pergi sana tahun 2004 lalu, tiap-tiap hotel tu, atas hotel tu ada parabola tu. Parabola luas besar ni, parabola. Besar kubah masjid tu, parabola. Satu dunia dapat siaran. Hak Amerika Latin masa tu zaman Lambada ada lagi kan.
Dia jemaah kita duk tengok lah. Gusti pula tengok, Gusti perempuan. Habis. Hak ni kat Malaysia pun melambak tutup lah. Tapi kalau tak biasa ni, kalau dah biasa live dia macam tu lah. Sebab tu lah sebelum pergi kena taubat dulu dan sebagainya. Pergi sana, pergi bilah. Tu lah. Kalaulah manusia yang menjadi penghalang, kata Imam Ghazali, jauhkan dari manusia. Ataupun kurangkan. Adapun yang mewajibkan, yakni faktor yang mendorong engkau mengasingkan diri dari makhluk itu kerana dua perkara. Ada dua faktor, ada dua sebab. Yang pertama, kerana kebanyakan makhluk itu memalingkan engkau dari beribadah dengan memasukkan kebingungan di dalam hatimu dan sebagainya. Seperti yang dihikayatkan oleh setengah ulama. Biasalah, bukan kata kebingungan, dia boleh mengacau kita. Itu maksud kebingungan yang dimaksudkan dalam kitab ni. Dia menimbulkan berbagai-bagai keraguan, bagai-bagai cerita, berbagai-bagai fenomena. Sebab itulah khususnya kalau kita nak pergi umrah ke haji, musafir, tempat-tempat baik-baik macam tu, carilah kawan-kawan yang boleh membantu kita. Yang boleh membantu kita. Baik, insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Ada kesempatan lain kita sambung lagi insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وأعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبور آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا وقبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mungkin lama kita stop ni. Saya bulan depan dah pergilah. Bulan depan 1 bulan 12 bawa jemaah dah minggu lebih. Lepas tu bulan 1 pun bawa, bulan 2 pun bawa, bulan 3 mungkinlah kita jumpa. Bulan 4 dah puasa. Itu dah minta maaf lah tuan-tuan, puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.